Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi Alhamdulillah Assalamualaikum. alamin. Salatu wasyrafil mursalin wa ashabihi ajma'in. Ahli sadri amri wahlul 'uqdatam min subhanal malak ma'altana innaka antal alim hakim wala haula wa illa billahi azim. Alhamdulillah, kan puji kepada Ustaz, Allah di aman. suara hilang kejap, timbul kejap. Hilang lah Ustaz. Ya, Cuba tanya yang lain-lain pula. Kalau pada saya, dengar tak? Ya. dengar. Ni dengar lah. Tadi memang putus sekejap ada, sekejap tak ada. Sekarang betul lagi tak? Betul lagi nampaknya. Okey, dengar tak? Lari-lari gitu suara. Okey. Okey. Alhamdulillah, kita puji dan syukur lah pada petang ini diberikan peluang, keizinan oleh Allah Ta'ala kita menyambung kembali sir juzuk am. Dan insya-Allah untuk petang ini kita akan menyambung pada suratu Al-Ghashiyah. Kita berhenti tempoh hari pada ayat yang ke 10. 10 kan. Mm-mm. Jadi kita akan sambung pada ayat ke-11 lah. Ya. Jadi saya akan baca ayat 11 sehinggalah pada ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. صدق Allahul Azim. Baik, kita lihat terjemahan daripada ayat 11 hingga ayat 16. Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia. Di dalam syurga itu ada mata air yang sentiasa mengalir. Di situ juga ada pelamin-pelamin berhias yang tinggi tempatnya dan piala-piala minuman yang disediakan untuk mereka dan bantal-bantal yang teratur untuk mereka berbaring atau bersandar, serta hamparan-hamparan yang terbentang. Baik, jadi daripada ayat 11 hingga ayat 16, Allah Ta'ala menceritakan pada kita mengenai beberapa nikmat Allah Ta'ala yang Allah kurniakan kepada penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Namun Allah Ta'ala tidak menjelaskan syurga yang mana, syurga di tempat yang mana, tingkatan berapa. Namun ayat-ayat ini menjelaskan pada kita semuanya terdapat dalam mana-mana syurga. Nikmat yang Allah Ta'ala sebutkan daripada ayat 11 ini sampai ayat 16 ni terdapat dalam semua syurga-syurga Allah Ta'ala. Daripada syurga yang paling rendah sehinggalah syurga yang paling teratas. Bukan bererti nikmat-nikmat ini hanya bagi syurga-syurga yang tertentu atau khusus sahaja. Baik. Jadi Allah Ta'ala memberikan satu rangsangan, satu motivasi, satu semangat kepada orang-orang yang beriman mengenai beberapa nikmat syurga ini. Yang pertama kata Allah, la tasma'u fiha laghiyah.
Ayat ini menunjukkan pada kita salah satu daripada nikmat dalam syurga itu adalah tidak terdapat sebarang perbuatan dosa atau kemungkaran atau perbuatan dan perkataan yang sia-sia atau perkara yang tidak bermanfaat ataupun berfaedah. Jadi pada ayat ke-11 ni, antara yang Allah Ta'ala ceritakan pada kita, Allah Ta'ala gambarkan kepada kita salah satu daripada kenikmatan dalam syurga Allah, apa dia? Tidak terdapat dalam syurga itu sebarang perkataan atau perbuatan yang pertama dosa dan maksiat. Tidak ada. Jadi dalam syurga Allah haramkan sebarang perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan dan juga perasaan-perasaan yang berbentuk dosa dan kemungkaran. Tak ada. Banyak ahli syurga yang duduk dalam syurga, hati mereka tidak ada sifat hasad. Hati mereka tidak ada dendam. Hati mereka tidak ada benci. Hati mereka tidak ada permusuhan. Kenapa? Sebab dalam syurga, Allah Ta'ala akan jadikan hati-hati penghuni syurga itu dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan Allah hindarkan, Allah jauhkan daripada segala bentuk kekotoran-kekotoran hati. Jadi dalam syurga tidak ada manusia yang memiliki perasaan dan sifat kekotoran hati yang tidak baik, tidak ada. Yang kedua, di dalam syurga juga tidak ada sebarang perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Perkataan-perkataan nista, perkataan-perkataan dusta, perkataan dosa, atau perkataan yang berbentuk kemungkaran atau perkataan yang buruk. Tidak ada. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Waqi'ah, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Dalam syurga itu tidak akan wujud sama sekali lagwan, yakni perkataan-perkataan yang lalai, perkataan yang tak ada faedah, perkataan yang omong kosong, tidak ada. Wala ta'thima, dan tidak juga akan ada perkataan-perkataan dosa dan kemungkaran. Maknanya, dalam syurga, Allah Ta'ala berikan ahli syurga itu setiap bicaranya, setiap perkataannya, setiap pertuturannya, semuanya perkataan-perkataan yang mengandungi 3 perkara. Yang pertama adalah zikrullah. Jadi ahli syurga duduk dalam syurga, bicara mereka, ucapan setiap saat mereka, setiap ketika mereka adalah memuji Allah. Sebab apa memuji Allah, ibu-ibu sekalian? Sebab dalam syurga tu, setiap pandangan nikmat mereka akan merasa takjub. Mereka akan merasa kagum. Mereka akan merasa terkesima. Sebab nikmat-nikmat, keindahan-keindahan dalam syurga itu tak pernah manusia dapati, tak pernah manusia lihat, tak pernah manusia pandang sewaktu di dunia dahulu. Jadi sebab tu bila mereka pandang pada setiap nikmat-nikmat dalam syurga, mereka akan sentiasa memuji Allah. Sama ada mereka menyebut subhanallah, sama ada mereka bila dapat mengecapi nikmat, mereka tak lupa sebut alhamdulillah. Sama ada kalau mereka lihat Allah tambah nikmat pada mereka, mereka akan kata Allahu Akbar. Mereka tengok apa saja, mereka sebut subhanallah. Mereka terima apa saja dalam syurga, mereka kata alhamdulillah. Dan kalau Allah tambahi nikmat ke atas nikmat bagi mereka, mereka akan mengucapkan Allahu Akbar. Ya, maka inilah ucapan-ucapan yang sentiasa bermain di lisan dan di lidah ahli-ahli syurga. Ya. Yang kedua, ucapan yang mereka ucapkan selain daripada zikrullah adalah merupakan doa. Ahli syurga duduk dalam syurga, mereka sentiasa berdoa. Bukan kita duduk kat dunia ni saja berdoa. Ahli syurga juga akan sentiasa berdoa. Mereka berdoa untuk apa? Mereka sentiasa berdoa meminta agar Allah Ta'ala meredai mereka.
Mereka sentiasa berdoa agar Allah berikan rezeki kepada mereka dapat melihat wajah Allah lagi. Mereka juga berdoa meminta kepada Allah supaya Allah angkat darjat mereka dalam syurga. Atau Allah pindahkan mereka berada di dalam syurga yang lebih tinggi. Ya, seperti mereka berdoa untuk Allah izinkan mereka memberi syafaat, atau mereka berdoa memohon pada Allah agar Allah izinkan mereka beroleh syafaat. Sebab dengan syafaat mereka dapat upgrade, mereka dapat naikkan darjat mereka ke dalam syurga yang lebih tinggi, ke dalam syurga yang lebih hebat, ke dalam syurga yang lebih atas. Ya, so selain daripada zikir, ahli syurga juga akan sentiasa berada dalam syurga itu dalam keadaan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, setiap perkataan bicara ahli syurga dalam syurga adalah perkataan yang baik-baik. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah, illa qilan salaman salama. Iaitu mereka tu kalau bercakap, bukan mereka berzikir sepanjang masa, berdoa sepanjang masa, tidak. Mereka berbicara dengan pasangan mereka, mereka berbicara dengan anak-anak mereka, mereka berbicara dengan penghuni-penghuni syurga Allah yang lain. Tapi setiap bicara, setiap perkataan, setiap pertuturan mereka terhadap ahli syurga yang lain itu adalah pertuturan yang baik, bahasa yang baik, perkataan yang baik. Dan mereka selalu menyebutkan perkataan salam. Salam ni maknanya memberi salam. Assalamualaikum, ya. Maksudnya setiap kali mereka jumpa saudara-saudara mereka dalam syurga, mereka akan sentiasa mengucapkan ucapan Assalamualaikum, ya, kepada saudara-saudara mereka yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu, setiap kali mereka bertemu ataupun setiap kali mereka berjumpa, selain daripada perkataan yang baik. Yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam syurga ini tidak ada sebarang perbuatan yang melalaikan. Tak ada, maknanya ahli syurga ni sentiasa sibuk. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Yasin, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Allah sebut ahli syurga ni sentiasa syughul. Syughul tu apa? Busy. Mereka sibuk dengan apa? Mereka sibuk untuk menikmati nikmat-nikmat Allah yang bermacam-macam. Mereka sibuk dengan ahli keluarga mereka bersama mereka dalam syurga. Mereka sibuk, ya, untuk mereka berjalan untuk melihat syurga-syurga Allah, keluasan syurga Allah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk mereka. Jadi sebab tu ahli syurga dalam syurga dia tak buang masa. Maksud saya tak buang masa ni tak adalah dalam berapa masa tu dia duduk saja-saja tak buat apa tu, tidak ada. Sebaliknya setiap pergerakan mereka itu, langkah mereka, apa yang mereka hulurkan tangan, di mana mereka bergerak, semuanya untuk mereka mendapat nikmat demi nikmat, kelazatan demi kelazatan yang terdapat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keistimewaan yang Allah Taala beri kepada penghuni syurga Allah, ya. Baik. Jadi dalam ayat yang ke-11 ni juga pengajaran yang kedua boleh kita ambil adalah syurga adalah merupakan tempat ketenangan yang abadi dan tempat keamanan yang tiada ganti. Jadi kat sini juga menunjukkan pada kita, bila kita mendengar benda yang baik, kita bercakap benda yang baik, hati kita perasaan baik, kemudian kita buat benda-benda yang baik, maka pengajaran di sini juga menunjukkan syurga adalah merupakan tempat yang penuh dengan ketenangan, kedamaian dan juga penuh dengan kenikmatan. Oleh kerana itu, sesiapa yang berada dalam syurga, mereka tidak akan sesaat pun atau sekalipun mereka itu akan berada dalam keadaan sedih atau duka cita
atau gundah gulana dan sebagainya. Ya. Okey, itu yang kita tengok pada ayat yang ke-11. Sekarang kita pergi kepada ayat yang ke-12. Allah Ta'ala sebut di antara nikmat dalam syurga itu adanya mata air yang jariah, yang sentiasa mengalir. Salah satu nikmat dalam syurga Allah Ta'ala daripada sekalian nikmat-nikmat yang lain, kita kena tahu dulu. Nikmat dalam syurga Allah ni terbahagi kepada dua kategori. Satu yang disebut sebagai ma'qulah atau mahsusah. Yang kedua dipanggil sebagai ghaira ma'qulah wala mahsusah. Ya, tak payah hafal lah istilah bahasa Arab tu. Kita pun bukannya orang Arab kan. Walaupun hidung ada sikit Arab kan, makan nasi Arab. Tapi tak payah hafal istilah-istilah tu. Kita bagi faham je. Apa maksudnya? Maksudnya nak bagi tahu nikmat syurga ni ada dua kategori. Satu yang ma'qulah. Ma'qulah ni maknanya akal kita dapat faham nikmat tu. Akal kita ni dapat faham akan nikmat tu. Contoh macam kita kat dunia sekarang ni kan. Akal kita dapat faham misalnya bagaimana pokok mengeluarkan buah. Akal kita dapat terima. Ya. Seperti mana akal kita juga dapat terima dalam air ada ikan. Akal kita dapat terima. Okey? Itu namanya ma'qulah. Tapi ingat, itu kategori pertama dalam syurga. Ada kategori kedua dalam syurga, nikmat tu ghairu ma'qulah. Akal kita tak boleh nak terfikir. Akal kita tak boleh nak bayang. Akal kita tak boleh nak terima. Sebab benda tu benda yang di luar kemampuan akal. Contohlah ya, Allah sebut dalam Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar. Di mana manusia yang berada dalam syurga itu, mereka mampu berjalan di atas air-air sungai di syurga Allah. Mana boleh akal kita bayang, manusia boleh berjalan atas air? Tak ada. Melainkan miracle. Benda tu mukjizat. Benda tu benda yang anugerah Allah sahaja. Jadi maknanya nak kata dalam syurga ni, kita boleh berjalan atas air, kita boleh bergerak di udara, yang mana akal tu tak mampu untuk faham, kerana kehidupan dalam syurga ini adalah kehidupan yang ia berlaku mengikut iradat Allah. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maknanya bila Allah kehendak, benda tu boleh berlaku tanpa sebab musabab. Jadi faham ya? Nikmat dan syurga tu ada dua kategori. Satu yang Allah bagi akal kita boleh faham. Satu lagi akal kita tak boleh nak faham. Ya? Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wa utu bihi mutasyabiha. Dalam syurga tu ada yang Allah bagi nikmat sama seperti dekat dunia. Sama tu maknanya bukanlah rasa sama, besar sama, tak. Sama tu maknanya yang akal kita boleh faham. Tapi ada nikmat yang akal kita tak boleh nak faham. Sebab nikmat tu terlalu ajaib, terlalu hebat. Satu lagi mahsusah. Mahsusah ni maknanya nikmat yang kita boleh rasa. Kita boleh rasa. Tapi dalam syurga juga ada nikmat yang ghairu mahsusah, yang kita tak boleh nak rasa. Tapi benda tu tetap menjadi satu nikmat. Tetap menjadi suatu nikmat. Contohnya, umpamanya macam melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak bayang melihat wajah Allah? Kita tak tahu. Kita tak boleh nak rasa. Maknanya benda tu Allah akan bagi supaya kita dapat lihat, tapi macam mana lihat? Wallahu alam. Itu dipanggil nikmat yang ghairu mahsusah. Tak boleh untuk kita gambarkan dia. Ya? Baik. So, antara nikmat yang berada dalam syurga ini, salah satu yang Allah terangkan adalah mata air yang mengalir. Kenapa Allah Ta'ala sebut tentang mata air yang mengalir? Kerana Allah nak sebutkan dalam syurga, semua minuman, semua mata air, ia sentiasa mengalir. Dia tidak macam dekat bumi ya. Dekat bumi, kita ada tasik, kita ada kolam,
Yang mana tasik dengan kolam ni dia tak mengalir. Dia hanya terkongkong dalam kawasan tasik tu saja. Tapi dalam syurga tidak ada macam tu. Semua sungai, semua tasik, semua jenis air minuman, dia sentiasa mengalir. Dia sentiasa mengalir. Maknanya, kalau kita nak minum mata air atau nak minum apa-apa air minuman daripada buah-buahan dalam syurga, ia akan sentiasa dalam keadaan mengalir. Kenapa Allah Ta'ala jadikan dia sentiasa dalam keadaan mengalir? Ya, kenapa tidak dia berhenti sekejap? Bila kita nak minum, baru dia mengalir. Kenapa tak jadikan macam tu? Pertama, ia memberi satu kiasan menunjukkan yang nikmat itu boleh kita kecapi, boleh kita nikmati, boleh kita dapatkan di mana-mana sahaja. Sebab kat mana sahaja ahli syurga tu pergi dalam syurganya, air itu sentiasa mengalir, berjalan, mengekorinya, bersama dengannya, menemaninya, dan dia boleh mendapatkan air itu bila-bila masa sahaja tanpa perlu dia berpenat lelah. Ya. Sekejap ya. Itu maksudnya. Pertama nak beri gambaran, nikmat dalam syurga ni mudah untuk didapati. Senang untuk dinikmati. Tidaklah macam kita kat dunia ni, kadang-kadang kita nak satu benda, kita kena pergi kat tempat tu, baru kita boleh dapat benda tu. Contoh kita nak pergi bercuti dekat pulau, kena pergi pulau. Tapi dalam syurga, semua nikmat itu bergerak. Bergerak. Maknanya airnya bergerak, pokoknya bergerak. Jadi rantingnya bergerak. Kemana saja kita pergi, kita boleh mencapainya di mana saja yang kita kendaki dan bila waktu saja yang kita sukai. Ya, itu gambaran kenikmatan dan kehebatan nikmat syurga Allah SWT. Yang kedua, nak menggambarkan pada kita bahawasanya syurga ni memiliki nikmat yang tidak terputus. Bukan saja dia boleh didapati di mana-mana sahaja, tapi bila Allah sebut ainun jariyah, mata air yang mengalir, nak memberi gambaran ia adalah nikmat yang sentiasa tidak terputus. Kita ambil saja petik makan, keluar balik. Kita baru saja minum, letak saja balik gelas, air itu telah pun dituangkan, telah memenuhi bekasnya kembali. Immediately. Sekelip mata sahaja. Contoh kalau kita teringin makan sesuatu dalam syurga, Allah kata walahmi tairin mimma yashtahun. Dia tengok saja burung yang terbang, dia rasa teringin nak makan burung tu, serta-merta burung tu terus jatuh jadi hidangan yang siap untuk dimakan. Nanti bila habis je dia makan, dia akan nampak balik burung yang lain, yang lebih cantik, yang lebih indah, yang lebih lawa, yang dia teringin pula nak makan burung tu pula. Bila dia teringin lagi, jatuh lagi, siap hidangan baginya lagi, habis dia nikmati, datang lagi. Macam itulah nikmat yang sentiasa berterusan dan nikmat yang tidak akan terputus-putus. Ini gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sifatkan mengenai nikmat dalam syurga. Ya. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13. Allah kata fiha sururun marfu'ah. Lepas Allah Ta'ala cerita tentang nikmat air yang bermacam-macam. Mata air dalam syurga ni ada bermacam-macam jenis. Kemudian dia sentiasa mengalir. Dan tidak terputus-putus pengalirannya sebagaimana kita tengok air zam-zam yang tidak pernah kehabisan. Sekarang ni Allah cerita pula surur. Surur ni apa? Surur ni maknanya katil ataupun tempat baring, tempat istirahat. Allah kata, lepas Allah cerita tentang nikmat rezeki yang tidak terputus dalam syurga, kalau kita hidup kat dunia ni kan mesti ada rezeki kita yang terputus.
Yang hilang sekejap, lepas tu Allah ganti balik, Allah datangkan balik. Tapi dalam syurga tidak akan berlaku sama sekali keadaan begitu. Okey, sekarang ni Allah Ta'ala bawa tentang nikmat istirahat. Nikmat istirahat. Baik, antara salah satu nikmat yang Allah berikan, anugerahkan kepada ahli syurga itu adalah nikmat di mana mereka memiliki tempat istirahat yang sangat indah. Apa keindahan dia? Allah kata marfu'ah. Tempat baring mereka, sofa mereka, tilam mereka, katil mereka itu dalam keadaan apa? Marfu'ah. Marfu'ah ni maknanya di tempat yang tinggi. Dalam erti kata yang lain, nak memberi kefahaman pada kita, kalau dekat dunia ni, tempat baring kita kena rendah. Kalau tinggi, kita tak boleh nak melompat, duduk atas baring atas dia pula. Kan? Tapi dalam syurga Allah Ta'ala, Allah menyatakan marfu'ah kat sini ada dua makna. Satu, marfu'ah itu maksudnya bila kita baring di atas katil ataupun sofa ataupun tempat pembaringan di dalam syurga itu, maka dia akan ditinggikan. Maknanya dia akan menaik tinggi. Maknanya dia macam bergerak naik ke atas. Ya, kenapa dia naik ke atas? Kerana nak bagi kita sambil baring, sambil beristirahat, kita dapat memandang, menghayati, menikmati pemandangan yang indah di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita biasa tak tengok orang yang bercuti di tepi-tepi pantai kan. Kadang-kadang bila dia nakkan ketenangan, dia nakkan kerehatan, ya, kita tengok dia orang baring dekat atas kursi tempat baring kat tepi-tepi pantai tu, sambil mereka memandang ke arah suasana pantai itu. Tapi masalah pantai panas kan. Siap kena bubur krim sunburn lagi. Kalau tak bubur gelap kita. Ya, kalau yang dah gelap makin gelap lah jawabnya. Ya. Jadi ini tak. Sambil kita berbaring tu, kita tak akan disakiti, kata Allah, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Kita takkan diganggu oleh panas matahari. Kita juga takkan diganggu oleh sejuk. Zamhari ni suasana yang ekstrim sejuknya pun kita takkan diganggu dengan hal-hal itu ketika kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah Ta'ala anugerahkan kepada ahli-ahli syurga itu iaitu tempat istirahat yang istimewa. Tempat istirahat yang istimewa. Baik, apakah bentuk keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi itu pada katil-katil dan tempat pembaringan dalam syurga? Berdasarkan kepada hadis dan beberapa ayat Quran, ada beberapa sifatnya. Yang pertama disebutkan tempat baring dalam syurga itu adalah luas dan besar. Luas dan besar. Dalam hadis disebutkan, sebahagian riwayat menyebutkan, satu tilam di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun satu tempat katil pembaringan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah jarak perjalanan seseorang yang menunggang tunggangan dan ia berjalan selama 40 hari. Ya, dia berjalan selama 40 hari. Maknanya non-stop dia jalan. Cuba kita kalau pergi naik kenderaan, kita non-stop jalan isi minyak, jalan isi minyak, jalan isi minyak sampai cukup 40 hari. Agak-agak kita dah boleh sampai mana dah. Mungkin kita dah boleh sampai jauh dah. Ya, kita dah boleh sampai ke tempat yang jauh. Maka di sini menunjukkan kepada kita gambarannya luas. Tempat baring tu sangat luas. Sebagian hadis kata daripada Busra pergi ke Mekah. Luas katil tu daripada Busra sampai ke Mekah. Busra ni dekat mana? Busra ni dekat bumi Syam. Ya, Busra ni dekat bumi Syam, dekat Syria.
sampai Mekah. Bayangkan, Mekah nak pergi Syria tu ratus kilometer. Jauh. Bersatulah tilam, tempat baring dan katil ahli syurga. Nak baring sangat kan? Baringlah. Golek-golek pun tak jatuh lagi. Golek pun tak jatuh lagi. Nak katakan luasnya tempat pembaringan itu. Okey, kenapa Allah Ta'ala bagi luas kan? Bukanlah nak kata kita kena faham. Yang pertama, kita duduk dalam syurga nanti, kita akan menjadi sebesar Nabi Adam AS. Kita pun bukanlah kecil macam sekarang ni. Jadi kita akan jadi besar. Tapi walaupun kita jadi besar, still katil tu lagi luas. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nak jadikan bersama-sama kita di atas pembaringan itu, kita tidak ada gangguan. Ya, kita tidak ada gangguan saat berbaring, saat beristirahat. Dalam masa yang sama, ada juga riwayat kata kita berbaring bersama dengan pasangan-pasangan kita, ya, di atas pembaringan itu. Ya, itu satu. Nombor dua, kelebihan tempat-tempat baring, istirahat dalam syurga itu juga bersifat penuh perhiasan. Kalau kita baca dalam ayat Quran yang lain, disebutkan wa namariqu masfufah, yang disebutkan bahawasanya tempat-tempat pembaringan mereka itu sentiasa dalam keadaan dialas, dihias dengan sutera, dengan emas dan juga dengan perak. Okey, yang nombor dua, keistimewaannya dia terhias. Yang ketiga adalah marfu'ah. Ya, wa furushin marfu'ah. Dalam ayat yang lain sebut wa furushin. Yang ni ala sururin marfu'ah. Jadi yang ketiga, keistimewaan dia Allah letakkan di tempat yang tinggi. Maknanya tempat baring, katil ahli syurga ni dia boleh meninggi. Dia boleh meninggi naik. So ahli syurga dapat melihat seluruh keluasan syurganya. Bila dia menghendaki sesuatu nikmat yang jauh, ya, katakan dia duduk atas katil tu sambil dia teringin nak satu nikmat yang jauh daripada katilnya, maka Allah akan dekatkan nikmat tu. Nikmat tu akan datang, bergerak, berjalan menghampirinya, lalu dia kutipnya tanpa perlu dia bangun daripada tempat pembaringannya. Ya, baik. Okey. Itu antara nikmat yang Allah Ta'ala beri. Sekarang ni kita tengok ayat yang seterusnya. Wa akwabun maudunah. Ya. Yang seterusnya nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada ahli-ahli syurga itu, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, wa akwabun maudunah. Apa maksud dia? Antara nikmatnya, setiap bekas-bekas dalam syurga daripada emas dan perak dan pelbagai perhiasan batu-batu yang indah dalam syurga tu, yang merupakan bekas makanan dan minuman ahli syurga tu, Allah kata maudunah. Semua bekas tu sentiasa dalam keadaan ada isi. Maknanya bukanlah kita buka-buka tu bekas kosong, tak ada. Ya. Maknanya sama ada bekas tu daripada emas ke, bekas tu daripada perak ke, bekas tu daripada batu-batu yang indah, zamrud, yakut dan sebagainya ke. Semuanya dalam bekas-bekas tu terisi dengan minuman yang lazat, terisi dengan makanan yang lazat. Allah Ta'ala jadikan sifatnya begitu. Semuanya terisi dengan benda-benda yang lazat. Ya, terhias dengan benda-benda yang lazat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan bentuknya begitu. Maka dekat sini menggambarkan kepada kita salah satu nikmat yang Allah Ta'ala nak sampaikan dekat sini di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dalam syurga Allah Ta'ala tu nikmat sentiasa dalam keadaan tersedia. Bukannya bila kita nak baru dia buat. Tak. Sentiasa dalam keadaan tersiap. Sentiasa dalam keadaan tersedia. Dan bila saja ahli syurga menikmatinya, mereka tak perlu untuk menunggu atau mereka tak perlu untuk meminta. Apa saja mereka nak, mereka boleh terus mencapainya dan mereka boleh terus untuk menikmatinya. Inilah gambaran
yang menggambarkan kepada kita tentang kenikmatan yang Allah ganjarkan kepada ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Tapi kena ingat, ya, walaupun nikmat-nikmat dalam syurga tu sentiasa dalam keadaan tersedia, tapi bukanlah bermaksud dia dah sejuk, dia dah tak sedap. Tak. Dia tak macam tu. Dia bukan macam dunia. Dunia ni kalau kita buat siap-siap, kita prepare siap-siap, nanti bila kita makan, dia dah lemau, dia dah tak sedap, dia dah tak fresh. Tak. Dalam syurga, semua nikmat Allah kata mukhalladun. Mukhalladun ni apa? Kekal. Dia tak akan berubah. Maknanya kelazatan dia tak akan berubah. Suhu masakan panas dia ke suam dia ke pun tak akan berubah. Semuanya kekal. Dia tak akan berubah. Dia bukan macam dunia. Bila kita masak dah lama makan dah tak sedap. Macam first time kita masak. Tak. Dia akan berkekalan. Rasa dia itu ketika kita menikmatinya sama seperti kita merasai, sama seperti kita merasai sewaktu kali pertama kita menikmatinya, ya, sebagaimana kita menikmatinya pada kali yang pertama. Ini gambaran yang Allah Ta'ala sebutkan mengenai wa akwabun mawdu'ah, maknanya dia sentiasa dalam keadaan terletak, daripada perkataan wada'a, ya, maknanya sentiasa dalam keadaan disajikan, dialu-alukan, nak katakan nikmat dalam syurga itu sentiasanya tersedia. Bila kita nak, terus benda tu akan dihidangkan, kemudian dihiaskan, ya, kepada ahli-ahli syurga. Bukanlah tapi dalam masa sama, walaupun dia dihiaskan, dia dihidangkan, tapi bukanlah bererti kualiti makanan dalam syurga itu akan berubah, tidak, ya, sebab Allah dah jadikan sifatnya adalah kekal, ya. Baik. Maknanya dekat sini Allah Ta'ala nak bagi tahu mesej kepada kita bagaimana semua bekal-bekal makanan, bekal-bekal minuman yang ada dalam syurga itu sentiasa akan dihias, sentiasa akan dipenuhi, sentiasa akan diisi pada setiap masa. Oleh siapa? Oleh wildan. Sebagaimana dalam ayat Quran yang lain Allah sebut yatufu alaihim wildanun. Ya, wildanun. Ya. Yang memberi maksud bahawasanya setiap masa akan adanya wildan-wildan ini yang akan menyediakan, menghiaskan, menghidangkan kepada ahli-ahli syurga itu. Ini memberi maksud apa? Memberi maksud layanan. Ya, memberi maksud ahli syurga bukan sekadar dia dapat menikmati kelazatan, kenikmatan hidangan dalam syurga, tapi mereka juga dapat menikmati layanan. Ya, layanan yang teristimewa daripada golongan-golongan wildan. Ya, golongan-golongan wildan. Yang mana sebelum ni ada saya sebutkan dalam beberapa tadabbur kita pada siri yang sebelum itu, iaitu bagaimana wildan ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Dalam setiap urusan dan keinginan hajat ahli syurga tu ada 1000 pelayan wildan yang Allah Ta'ala sediakan khas untuk melayani kita ataupun untuk menghidangkan, menyiapkan kepada kita. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada ayat seterusnya. Allah Ta'ala sebut wa namariqu masfufah. Wa namariqu masfufah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara salah satu nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada penghuni-penghuni syurga itu apabila mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, antaranya adalah mereka akan mencari namarik. Namarik ni maknanya bantal-bantal. Ya, bantal-bantal. Ataupun namarik juga maksudnya tempat untuk kita meletak siku. Macam kita letak siku nak menongkat dengan tujuan untuk beristirahat. Ya. Maksudnya Allah Ta'ala mengatakan dalam syurga Allah Ta'ala ni semua bantal-bantal tu dalam keadaan tersusun, rapi.
Maknanya sentiasa dalam keadaan terhias, sentiasa dalam keadaan rapi, sentiasa dalam keadaan kemas. Seolah-olah kalaulah ahli syurga pernah duduk di sesuatu tilam umpama contohnya. Atau di sesuatu tempat pembaringan misalnya contohnya. Atau bersandar kepada bantal-bantal itu umpama contohnya. Tapi bila mereka bergerak saja, maknanya bila mereka bangkit saja, keadaan bantal-bantal itu, keadaan tilam-tilam itu, dia akan kembali kepada asal seperti ia belum pernah disentuh. Jadi tak perlulah kita nak kena kemas, kita nak perlu vacuum ke apa ke. Ini tidak berlaku di dalam syurga Allah Ta'ala. Ya, tak perlu nak tukar cadar, ambil bawa basuh dan sebagainya, tak perlu. Kerana ia akan sentiasa kembali kepada asal, ya, sebagaimana Allah sebut wa namarikum masfufah, dalam keadaan tersusun seperti mana sebelum ia disentuh. Ini menunjukkan pada kita tentang apa? Menunjukkan kepada kita bagaimana salah satu nikmat di dalam syurga itu adalah nikmat kekemasan, nikmat kerapian, dan juga menggambarkan kepada nikmat kesempurnaan. Bukan sahaja tempat tu saja kemas dan rapi, bahkan ahli syurga tu sendiri, wajahnya, dirinya, pakaiannya, semuanya dalam keadaan bersih, rapi, elok. Ini menunjukkan kepada kita, Islam mengajar kita untuk menjaga kebersihan, kerapian, biar nampak tersusun, bukanlah merata sana sini, tidak terurus, tu tidak. Itu bukan daripada ajaran Islam, ya. Maka dekat sini jelas Allah Ta'ala nak menunjukkan semua nikmat dalam syurga tu sentiasa dalam keadaan penuh dengan sistematik. Dia ada sistem dia. Dan dia sentiasa tersusun, teratur mengikut sistem yang telah Allah Ta'ala jadikan di dalam syurga itu. Contoh kalau mereka nak menikmati sesuatu benda, sesuatu minuman, dia ada sistem dia yang Allah Ta'ala telah jadikan, ya. Misalnya, sebab tu kita tengok dalam ayat Quran, ada yang Allah sebut berbeza-beza. Ada yang Allah kata wa yashrabuna min ka'sin. Tapi ada Allah Ta'ala sebut wa yusqauna min ka'sin. Ada beza tu perkataan minum dengan siqa. Kalau minum tu dia dengan usaha dia sendiri. Tapi kalau siqa ni orang tolong angkat air tu, bubur dalam mulut dia, dia telan untuk minum saja. Tapi dia tak perlu pegang cawan tu. Sebaliknya orang yang tolong pegang, letak kat mulut dia, dia tinggal nak minum. Ini menunjukkan pada kita bahawasanya dalam syurga tu ada sistem-sistem yang berbeza-beza untuk ahli syurga menikmati nikmat-nikmat tersebut dengan penuh kepuasan dan penuh kepada kesempurnaan. Ya. Okey, baik. Dan last kali kita ambil wazarabiyyum mabthuthah. Allah Ta'ala juga sebut antara salah satu nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, iaitu hamparan-hamparan, permaidani-permaidani, kapet-kapet yang indah daripada sutera, yang disulami dengan emas dan perak, semuanya dalam keadaan disebutkan semuanya dalam keadaan terbentang dengan cantik. Wazarabiyu mabthutha. Daripada berkat mabthutha ni maknanya sentiasa terhampar. Ya, sentiasa dalam keadaan bukan terhampar saja, tapi sentiasa dalam keadaan ia kemas, ya. Maka kat sini Allah Ta'ala nak gambarkan salah satu daripada nikmat yang Allah Ta'ala ganjarkan kepada ahli syurga dan penghuni syurga itu, selain daripada kita sebut tadi nikmat kekemasan, kerapian dan sistem yang berada dalam syurga, tapi kali ini Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita mengenai nikmat apa? Iaitu semua dalam syurga ini Allah Ta'ala akan lapangkan, Allah Ta'ala akan luaskan. Nak menunjukkan pada kita dalam syurga ini Allah Ta'ala beri nikmat keluasan. Allah Ta'ala berikan nikmat kelapangan. Jadi manusia duduk dalam syurga, ahli syurga duduk dalam syurga,
penuh dengan kelapangan, penuh dengan keluasan. Sebagaimana dibentangkan pada mereka di mana saja mereka berjalan. Ada ulama yang tafsirkan mabthusah ni, di mana saja mereka berjalan akan dihamparkan baginya hamparan. Macam kita tengok raja kan, bila dia nak datang satu tempat, orang hamparkan tikar merah kat dia. Kita ni orang hampar tikar merah ni masa kahwin kali pertama tu je lah. Kan? Raja sehari tu. Lepas tu, nak harapkan ada orang hamparkan tikar kat kita, tak adalah, tinggal hampar sendiri je lah. Ya? Tapi nak gambar ke ahli syurga, mereka nak baring kat mana, akan dihamparkan dulu, baru mereka baring. Mereka nak duduk kat mana, akan dihamparkan dulu, baru mereka duduk. Mereka nak berjalan kat mana, akan dihamparkan dulu. Maka ke mana saja mereka berjalan di atas hamparan-hamparan, permaidani-permaidani, hiasan-hiasan yang sangat-sangat indah. Ya, maka itulah menunjukkan kepada kita gambaran kenikmatan yang sempurna dalam syurga yang Allah Ta'ala janjikan. Kat sini mesej nak sampaikan adalah nikmat penghormatan. Ya, sebab ke mana saja mereka nak duduk, nak baring, nak berjalan, semuanya dengan lapik dan dengan hamparan. Ya. Baik, saya minta berhenti sampai sini sebab bateri saya nak habis. Saya lupa bawa charger tadi. Tinggal lagi 4 je ni. Jadi saya takut tak sempat nak habiskan, padam pula. Jadi kita berhenti sampai ayat berapa tadi? Ayat 16. So nanti kita akan sambung untuk tajuk baru mengenai ayat 17 yang Allah bawakan pada kita kisah yang baru mengenai merenung dan memikirkan kesempurnaan ciptaan Allah SWT. Yang kita belajar hari ini hanya berkenaan dengan nikmat-nikmat keistimewaan di dalam syurga Allah Ta'ala bagi ahli syurga. Ya? Baik. Terima kasih kepada semua.